Assalamualaikum, saya Viral kembali, saya Fitri Yahya dan Ustaz Zarifi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Ustaz, jiran Ustaz okey? Alhamdulillah, syukur. Ustaz, kadang-kadang rumah kita biasa je, tapi saya nak pindah sebab jirannya, ya Allah subhanallah, baik-baik belaka. Tetapi kadang-kadang rumah dah elok, jadi masalah pula dengan jiran. Yang pertama mungkin ada bela binatang, dia punya najis berhamburan. Yang kemudian kita tengok juga rumah yang berpagar ni, segala macam mak nenek dia sidai kat situ. Okay. Jadi kejap dia baling itu. Itu belum lagi yang rumah-rumah yang bertingkat kan. Yeah. Dia baling tin lah, baling apa sampai luka kepala semua. Jadi macam mana kalau wujud dalam kita punya situasi ni, ada jiran yang buat kita rasa sengsara dan sakit hati, Ustaz? Sengsara jiran. Baik, Fitri dan penonton, kita lihat kepada hadis Nabi. Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka mereka berbuat baik kepada jirannya. Jadi lihat pada hadis ini, Nabi kata, rupa-rupanya orang yang buat baik kepada jiran ada hubung kait imannya kepada hari akhirat dan imannya kepada Allah. Mari kita bawa hadis ini masuk dalam hidup kita. Maknanya, jiran yang baik, mereka sama sekali tak akan buat benda yang jiran tak suka. Macam mana kita nak tahu jiran ni suka tak suka? Tanya diri kita dulu. Kita suka tak kalau Fitri sebut tadi kan? Dia duk gantung baju, sidai baju di pagar kita ni. Kita suka ke tidak? Tentu kita pun tak suka. Jadi jangan buat benda kita tak suka. Tapi dia kata, aku duduk sini dah 10 tahun, kau baru masuk. Ada juga isu yang lebih menyedihkan. Saya tengok viral jugalah kan, isu tentang parking. Parking yang buat main ya. Dia berniaga, semua tu dia punya. Ni lori dia, ni kereta dia, ni dia punya mak nenek dia punya barang. Tak boleh usik. Sedangkan seorang satu je, tetapi atas dasar senioriti macam mana Ustaz? Fitri, satu senioriti, satu dia kata rumah ni kami bukan penyewa. Ni rumah kami ni, kita penyewa. Dia banding-banding pula. Jangan begitu. Saya teringat bila Fitri sebut tadi kan bab parking. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau telah senaraikan 10 hak jiran. Salah satunya Imam Al-Ghazali kata, kita sebagai jiran janganlah kita menyempitkan laluan untuk masuk ke rumah jiran. Maknanya, relevan nasihat Imam Al-Ghazali, contoh bab parking lah. Maknanya setiap kita diperuntukkan sebuah ataupun 2 buah. Maknanya itu sajalah. Walaupun katalah kita dalam taman perumahan, rumah kita katalah berkembar. Kita nak parking di depan zon rumah jiran kita tadi, kita kena minta izin terlebih dahulu. Kenapa? Kalaulah kita parking tanpa izin dia, umpama kita lah, kalau orang parking kereta depan zon rumah kita, bengkak hati kita ni. Jadi kita kena jaga hak jiran. Dan lagi satu lagi, jiran yang kategori suka menyanyi. Karaoke. Dah pukul 4 pagi ni kan. Masih lagi ada lagu-lagu yang sensasi dimainkan. Macam mana Ustaz? Sebab mereka ni tak sedar diri, terlalu obses dengan dunia kehidupan mereka. Mungkin kerana pandemik ni lagi, ada yang buat konsert live pukul 3 pagi Ustaz. Rakam TikTok di tangga lah semua-semua. Habis rosak semua barang di depan halaman kita. Macam mana Ustaz? Maknanya pukul 4 pagi duk bila larut malam lagi kan. Para penonton, mai kita ingat hadis Nabi. Nabi kata, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga orang ni. Orang apa? Orang yang apabila jiran rasa tak selesa dengan sebarang gangguan yang dibuat oleh kita. Maknanya kita berkaraoke ke, kita buat apa-apa pun, kalau menyakiti hati jiran kita, ini menyebabkan kita para penonton tak dapat masuk syurga Allah. Tengok sampai tahap itu Nabi ajar kepada kita supaya kita ni jaga hati jiran. Ya, kerana itu para penonton, dalam zon rumah kita ni ikut kita lah nak buat apa, tapi timbang-timbanglah, ya, timbang-timbanglah supaya ia tidak menyebabkan jiran kiri, kanan, depan, belakang rasa terganggu dengan kita. Itu dia. Lagi satu, jiran yang langsung tak sertai. Saya ingat pengalaman saya di sebuah negara, kalau orang tu mati tapi dia tak hidup berjiran, nanti ketika mayat itu akan dikebumikan, mayat dia akan digoncang dan sengaja dijatuhkan. Itu ada satu kaum lah kan. Maksudnya siapa tak bermasyarakat, itu denda dia. Jadi macam mana kita nak pastikan jiran ini langsung tak membantu dia buat hidup dia sendiri sebab atas dasar privacy. Tak ada gotong royong masa sebelum pandemik lah. Tak ada gotong royong, tak ada muafakat, tak ada apa, tak ada respon. Kalau kita buat perbincangan grup WhatsApp untuk kebaikan bersama pun tak ambil tahu. Macam mana Ustaz kategori itu? Nabi sebut kepada kita, tanda kebahagiaan kita ni ada beberapa perkara. Salah satunya Nabi sebut, kita akan bahagia bila kita dapat jiran yang baik. Baik, kerana itu para penonton, bila kita buat baik kepada jiran, ya,
semuanya itu pahala. Kita senyum kepada jiran, dapat pahala. Jiran baru balik kerja pukul 5 petang, 5.30 petang, kita pun Assalamualaikum, apa khabar? Dapat pahala. Kerana itu Nabi sebut, tak sempurna iman kamu apabila kamu membiarkan jiran tetangga kamu dalam keadaan lapar. Tak sempurna iman ni para penonton. Maknanya kita solat, puasa, zakat, tiba-tiba kita tak cakna kepada jiran tetangga kita. Tak sempurna iman. Kerana tu dalam hadis, ada seorang wanita ni Fitri, Nabi kata dia ni sembahyangnya bagus, rajin puasa pula, maknanya rajin beramal lah. Tapi ada satu saja yang dia buat, iaitulah mulut dia laser. Satu taman dia heboh kan. Satu taman. Dia canang cerita dia Kak Iman. canang, dia kepoh punya orang kan. Jenis gebang punya orang. Jadi Nabi kata, wanita tadi ahli neraka. Berat ni Fitri, berat ni, ahli neraka ni. Jadi maknanya para penonton, sebelum jiran kita angkat bendera putih, kita tanya khabar. Yang mana tak cukup, ya kita cukupkan. Ya Allah, ini peluang kita buat pahala sebenarnya. Baik, kadang-kadang kita dengan jiran boleh tahan baik dan berlaku permusuhan disebabkan anak main bola ke, main apa ke kan, terpecah pasu kesayangan. Okey, ataupun kereta tercala dah menyebabkan konflik, boleh serang, boleh buat takutlah nanti ada yang bawa barang semua. Macam mana isu ni yang langsung tak ada muafakat, tiba-tiba nak rakam, dia datang untuk berbincang, dia boleh maki hamun, dia boleh rakam kita, nanti dia nak viralkan, dia tukar semua jalan cerita. Macam mana pula? Kena bertenang. Satu, yang sepak bola tadi, anak sepak bola tadi, kita sebagai mak ayah kena ambil tanggungjawab. Jangan buat bodoh je, buat dek je, duduk dalam rumah je kan. Itu tak bertanggungjawab. Jadi kita sebagai mak ayah bagaimana? Kita kena jumpa jiran tetangga tadi. Yang pertama, minta maaf. Yang kedua, kita sebagai bertanggungjawab, kita kena gantilah. Ya, sama ada bayar ganti rugi ataupun beli baharu kan. Jadi ini baru yang bertanggungjawab. Maknanya belum sempat jiran sebut kena ganti, kita faham aku kena ganti ni. Dan yang ketiga, penting sekali lah, yang mana kita boleh selesai dalam rundingan, bertemu 4 mata ataupun 8 mata, suami isteri bertemu, kita selesailah sesama kita. Janganlah sampai viral dan menyebabkan hubungan yang tadi cantik awalnya jadi porak-peranda kerana lensa kamera, lensa video dan sebagainya. Itu lagi masuk isu-isu kena pulau. Kalau kena pulau dengan jiran macam mana Ustaz? Dia bawa cerita sampai dia tiba, kenapa orang tak tegur aku ni? Itu memang betul-betul sengsara lah. Kita nak bermasyarakat, tiba-tiba kena pulau Ustaz. Sedih kena pulau ni kan. Bila kita bercakap, orang tak layan kita. Jadi yang pertama sekali, saya kira kalau kita ada masalah dengan jiran, jalan terbaik ialah kita bertemu, bersemuka dan bagi tahu. Cik Fitri, saya ada tak puas hati sikit ni. Kita senaraikanlah. 1, 2, 3. Ustaz Zarifi, saya tengok Ustaz ni balik rumah lewat malam, ceramah pun semua, tapi saya tak berkenan Ustaz. Jadi kita senaraikan supaya jiran dia tahu, oh ini sebenarnya yang jiran tak suka kat kita ataupun jiran minta kita perbetulkan. Jadi kita yang kena tegur tadi, jangan kita terasa hati. Kita sentapkan, akhirnya kita tetap bercakap. Jadi alhamdulillah, bila kita menasihati tadilah, menyebabkan kita masing-masing boleh buat perubahan diri. Okey, itu dia. Kualiti yang perlu ada. Jiran ni rupanya penting sebab antara isu yang akan dibicarakan di mahkamah akhirat nanti. Jadi sangat penting untuk jaga kualiti sebagai jiran beriman ni. Maksudnya bukan sekadar duduk sebelah-sebelah ya, tapi ada tanggungjawab yang besar kalau kita menjadi jiran ni Ustaz. Saya kait balik, Imam Al-Ghazali sebut antara hak sesama jiran, yang pertama tanya khabar. Yang kedua, apabila jiran kita sakit, kita kena berziarah ataupun bantu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mencukupkan keperluan jiran tadi. Ya, maknanya apabila jiran mungkin kita kesempitan hidup, ataupun sekarang ni mungkinlah zaman pandemik kan, terpaksa berhenti kerja, hilang mata pencarian, kita bantulah. Ya, bantulah, cukupkan keperluan dapurnya contoh. Jadi saya kira yang paling penting ialah kita nak hidup kita dalam masyarakat berpahala. Maknanya kita balik di rumah pun bahagia, seronok, sentosa dan kita dapat pahala. Jadi maknanya hidup kita ni, Fitri ya, peluang untuk kita dapat pahala dalam akaun kita insya-Allah ada. Salah satunya jaga hubungan jiran tetangga. Asbab berjiran. Saya cemburu tengok ada jiran yang macam adik-beradik ya. Apa-apa tengah malam berkecemasan ke, kita masih lagi boleh mengharapkan bantuan. Dialah yang menjadi penolong pembantu kesulitan. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita nanti berjiran di syurga insya-Allah. Amin ya Allah. Amin. Impian yang tertinggi. Terima kasih untuk anda semua yang bersama dalam menyelami di sebalik kisah jiran ini. Bukan sebarang jiran tapi ada tanggungjawab nanti untuk akhirat. Yang mana masih lagi diulit dengan karaoke sampai 3-4 pagi ganggu jiran, yang mana pecahkan pasu, yang mana binatang sampai ganggu kejiranan, kita kena insaf sebab ia ada timbang tara di akhirat nanti. Moga lapang dada untuk terima teguran demi bahagia yang berkekalan. Assalamualaikum, jumpa lagi dalam Sembang Viral.